Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan kritikan saranan daripada novel Senja Kala karya Baharudin Kaha untuk subjek BAMB 1104. Saya Muhammad Fauzan bin Zulkarnain akan memulakan pembentangan. Okey. Ini adalah biodata daripada saya, iaitu maklumat diri. Itu nama saya Muhammad Fauzan bin Zulkarnain daripada kelas BMA. Angka giliran 2023-23 program PPISMP ambilan Jun 2023. Dan ini merupakan tugasan persembahan. Okay. Sebelum itu kita lihat sinopsis untuk novel Senja Kala. Senja Kala adalah kisah kegigihan Kintu, iaitu seorang pemburu tua yang turun berburu selama lebih daripada 100 hari. Kintu ingin mendapatkan daging rusa untuk anak perawannya yang sakit. Di dalam novel ini dilukiskan kecekalan hati seorang manusia yang tidak mahu menerima kekalahan, tentang harga diri dan kasih sayang di atas hubungan manusia dengan Tuhannya, alam dan sesama manusia. Di atas segala-galanya tersimpan falsafah tentang proses pencarian diri, tentang kewujudan kita yang perlu menerima kekalahan bersandarkan kesedaran pada keagungan Tuhan. Cinta yang patah dengan segala macam kompleksnya, rendah diri seorang lelaki dengan rindu dan cintanya yang tak sampai juga terungkap di dalam novel ini. Seterusnya kita lihat analisis kritikan. Yang pertama, membaca dan memahami peristiwa dalam teks atau karya. Yang kedua, mencari kritikan yang sesuai, sama ada melalui pandangan, sanjungan ataupun saranan. Gunakan teknik yang tepat. Yang ketiga, membuat huraian yang sesuai bagi menyokong kritikan berdasarkan peristiwa dalam karya. Seterusnya kita lihat pula kritikan saranan. Kita lihat dahulu apakah itu kritikan saranan. Kritikan saranan adalah bertujuan untuk memberikan maklumat dan maklum balas kepada penulis untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam karya mereka. Okey, seterusnya kita lihat pula kritikan saranan. Kita lihat apa itu kritikan saranan. Okey, yang pertama, kritikan saranan membawa maksud bertujuan untuk memberikan maklumat dan maklum balas kepada penulis untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam karya mereka. Yang kedua, selain itu, kritikan ini juga bertujuan untuk membantu penulis untuk menerapkan unsur yang positif dan membina dalam penghasilan karya mereka. Yang ketiga, memastikan karya yang dihasilkan bermutu dan sesuai untuk semua peringkat umur. Okey, kita akan masuk kepada contoh sarana yang pertama, iaitu menerapkan unsur penulisan yang mempunyai nilai-nilai yang baik serta dapat memberikan impak yang positif kepada pembaca. Yang pertama, sesebuah karya yang diterbitkan mestilah mempunyai nilai yang baik dan positif untuk disampaikan kepada pembaca. Bagi bacaan untuk pembaca, novel Senja Kala banyak menggambarkan nilai-nilai yang agak bertentang dengan nilai yang sepatutnya. Sebagai contoh, novel ini memberikan gambaran bahawa tiada nilai menjaga kesihatan diri. Sedangkan di dalam kehidupan sebenar, setiap agama amat
mementingkan kesihatan diri agar tidak menyusahkan orang lain. Okey, kita lihat di dalam contoh di dalam teks, iaitu ketika itu dia baru saja selesai menunaikan sembahyang asar dan berkira-kira hendak pergi ke kedai Wak Durrani di Simpang untuk mencari rokok dan kopi. Di sini kita dapat lihat rokok merupakan nilai yang tidak baik kerana ianya tidak menjaga kesihatan diri. Penulis hendaklah menerapkan unsur penulisan yang mempunyai nilai-nilai yang baik supaya sesuai dibaca di setiap lapisan umur. Seterusnya, kita lihat pula contoh saranan yang kedua, iaitu mengurangkan teknik imbas kembali dalam alur cerita. Di dalam novel ini, penulis sering menggunakan teknik imbas kembali pada watak utama, iaitu Kintu. Teknik mengimbas kembali atau yang dikenal juga sebagai dengan istilah flashback adalah teknik penceritaan di mana penulis membawa pembaca kembali ke peristiwa yang terjadi di masa lalu. Contohnya, Kintu sering teringat kepada arwah isterinya, perbualannya bersama Nur dan peristiwa bersama rakannya pada waktu muda. Saranan Kemudian kita boleh melihat pada saranan untuk contoh tadi. Saranan yang boleh dibuat ialah penulis boleh mengurangkan teknik imbas kembali di dalam watak Kintu. Hal ini dapat dilihat apabila Kintu sering mengimbas kembali kenangan lamanya ketika sedang memburu di hutan. Terlalu banyak imbas kembali dapat memperlambat alur cerita dan menyebabkan pembaca merasa bingung. Jika alur cerita utama sudah cukup kuat dan menarik, lebih baik untuk memberi tumpuan kepada peristiwa sekarang daripada sering melompat ke masa lalu. Seterusnya, kita lihat pula contoh saranan yang ketiga, iaitu membuang adegan yang tidak senonoh. Dalam novel ini, terdapat beberapa adegan yang tidak senonoh yang terjadi kepada Nur. Hal ini dapat memberi kesan negatif terhadap pembaca, terutama mereka yang sensitif terhadap perkara tersebut. Contoh adegan seperti yang terdapat pada muka surat 50 hingga 53. Salah satunya ialah adegan di mana Aman menguncup bibir Nur. Selain itu, terdapat juga adegan seseorang yang sedang mengintai Nur yang sedang mandi melalui celah-celah lubang di bilik mandi. Maknanya, adegan yang tidak senonoh ini tidak sesuai untuk dibaca oleh kanak-kanak yang di bawah usia. Jadi, saranan yang boleh dibuat untuk contoh yang ketiga ini ialah penulis boleh menggantikan adegan tersebut dengan babak yang lebih berlapis. Hal ini kerana adegan-adegan ini mampu menunjukkan contoh sikap dan teladan yang buruk kepada pembaca. Oleh itu, novel yang bersih dari adegan tidak senonoh dapat dibaca oleh semua kelompok usia, termasuk kanak-kanak dan remaja. Ini juga dapat membantu penulis mencapai audiens yang lebih luas. Maknanya, adegan yang tidak sesuai di dalam novel hendaklah ditukar ataupun menggunakan babak yang lebih berlapis. Seterusnya, kita lihat pula contoh saranan yang keempat, iaitu
penggunaan teknik monolog dalaman yang banyak. Yang pertama, teknik monolog dalaman adalah kata hati atau pengucapan batin sesuatu watak, sama ada ditujukan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Dalam novel Senjakala, pengkaji mendapati bahawa watak yang dibawa lebih kepada melakukan interaksi sehala berbanding dua hala pada setiap jalan cerita. Yang ketiga, penggunaan monolog atau interaksi satu hala yang banyak menyebabkan jalan cerita menjadi lebih bosan kerana tiada komunikasi dua hala antara watak. Okey. Maknanya monolog dalaman ini adalah apabila watak itu, iaitu Kintu, banyak mengingati kisah-kisah silamnya dan dia banyak bercakap di dalam hatinya sendiri. Okay, sarana yang boleh dibuat untuk contoh yang keempat tadi ialah penulis haruslah mengurangkan teknik monolog dalaman. Hal ini demikian kerana monolog dalaman yang terlalu banyak menyebabkan pembaca akan bosan untuk membaca novel tersebut. Oleh itu, penulis disarankan mengurangkan kaedah ini supaya adanya komunikasi dua hala antara watak bagi menyeronokkan pembaca untuk membaca. Okay. Contoh sarana yang seterusnya ialah penggunaan bahasa yang tinggi dan kompleks. Penggunaan bahasa dalam menghasilkan karya sastra sememangnya menggunakan bahasa yang gramatis serta tinggi agar dapat memartabatkan bahasa Melayu. Di dalam novel Senjakala, pengkaji mendapati penulis banyak menggunakan pelbagai bahasa yang tinggi dan kompleks bagi menghasilkan jalan cerita yang menarik. Namun demikian, penggunaan bahasa yang tinggi dan kompleks menyebabkan sebahagian pembaca sukar untuk memahami konteks cerita yang disampaikan. Di sini kita dapat lihat penggunaan bahasa yang tinggi adalah tidak sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Jadi penulis hendaklah menggunakan bahasa yang rendah dan mudah difahami oleh setiap lapisan umur agar dapat memudahkan pembaca membaca novel ini. Jadi sarana yang dapat dibuat untuk contoh tadi ialah penulis disarankan menggunakan bahasa yang rendah agar semua pembaca dapat memahami perkataan yang dibaca. Penulis juga boleh menambahkan glosari di dalam novel tersebut bagi menjadi rujukan kepada pembaca untuk mencari maksud perkataan. Malah, penulis perlu mengurangkan penggunaan bahasa yang tinggi dan kompleks supaya pembaca tidak keliru dalam memahami makna perkataan. Okey, seterusnya contoh saranan yang boleh dibuat di dalam novel Senjakala ini ialah yang pertamanya adalah huraian latar, iaitu kembangkan lagi huraian latar untuk mengukuhkan suasana dan suasana dalam cerita. Terangkan dengan lebih terperinci landscape, tempat dan suasana yang boleh memperkayakan pengalaman pembaca dan membantu mereka menjadi lebih terlibat di dalam dunia cerita. Okey, seterusnya ialah ketegangan plot. Pastikan plot cerita mempunyai ketegangan yang mencukupi untuk mengekalkan minat pembaca sepanjang cerita. Pastikan jalan cerita dinamik dengan konflik yang menarik dan pastikan setiap bab atau bahagian cerita mempunyai kepentingan yang jelas dalam memajukan plot keseluruhan. Seterusnya, kejutan dan jangkaan. Di dalam novel Senjakala ini, cuba kemukakan elemen kejutan atau plot twist yang di luar jangkaan.
tetapi masih konsisten dengan perkembangan cerita dan watak. Berikan petunjuk atau bayangan yang halus untuk menyediakan pembaca, tetapi masih mengekalkan detik kejutan yang memuaskan. Rentak cerita di dalam novel Senjakala ini hendaklah dipastikan rentak cerita yang seimbang dan tidak terlalu perlahan atau terlalu laju. Sediakan detik ketegangan dan kelonggaran yang seimbang untuk mengekalkan minat pembaca sepanjang cerita serta membolehkan mereka menyerap setiap aspek plot dengan baik. Sebagai rumusan, dapat disimpulkan bahawa kritikan saranan di dalam novel Senjakala hasil karya Baharudin Kahar lebih ke arah menghasilkan sesebuah karya yang lebih bermutu dan mantap. Kritikan saranan melibatkan cadangan atau pandangan serta idea-idea berbentuk perubahan. Oleh itu, selepas dibuat kritikan saranan, kita dapat melihat perkembangan kesusasteraan yang lebih mantap di dalam novel Senjakala selaras dengan matlamat.